Nampak cantik. Kalau dalam ni kehidupan ni kan, siapa? Kalau kosong memanjang mungkin hidup takkan bahagia kan. Itulah yang kita akan bincangkan nanti. Bagaimana kita nak mengisi hidup kita ni dengan cara yang betul, bukan dengan sifat iri hati, dengan tamaknya, dengan apanya. Tidak, kita nak isikan dengan perkara-perkara yang positif, yang boleh membantu bukan saja diri kita, tetapi yang penting juga Fitri, kita itu kan hidup seorang kan, dengan orang yang sekeliling kita. Terutamanya yang berkeluarga dan juga terlibat dengan rakan sekerja. Bagaimana nak meriahkan kehidupan tu? Kita akan kongsikan bersama dengan Tuan Haji Muhammad Syukri Yusof, pengundi universiti kita. Apa khabar? Khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Okey, Tuan Haji, macam mana agaknya kita kalau bercakap tentang kehidupan kan, mana ada manusia yang hidup seorang-seorang diri dalam dunia kita yang sekarang ni, memerlukan antara satu sama lain setiap hari. Jadi bagaimana agaknya kita boleh mengisi hidup kita, diri kita sendiri ni, agar manfaat tu kita dapat dan juga orang sekeliling juga kita dapat. Orang sekeliling kita juga ada dapat kebaikan yang sama. Ya, kalau kita perhatikan umur yang Allah, yang Tuhan kurniakan kepada kita, sebenarnya jangka masa yang terlalu pendek. Antara 50, 60, 70, 80. Jarang kita nak dengar umur sampai 100, 120. Jadi sudah tentulah dalam umur yang sebegini sedikit yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita kena dan wajib mengisi supaya kehidupan ini memberi manfaat kepada kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Dan bila kita bercakap soal bagaimana kita mengisi kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kita kena lihat apakah misi kedatangan kita ke dunia. Kalau kita lihat secara umumnya, kedatangan kita ataupun adanya kita di sini sekarang, Fenda ada, Fitri ada, saya ada di sini, sebenarnya kita ada 3 matlamat yang besar. Yang pertama ialah tujuan hidup kita, kita isi dengan cara untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita untuk kita isikan kehidupan kita ini ialah sebagai tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita mengisi kehidupan ini sebagai bagaimana untuk kita makmurkan dunia ini, bumi ini. Bagaimana kita berusaha, kita berikhtiar, mencari rezeki, memakmurkan dunia, memberi kebahagiaan kepada orang lain. Itu sebenarnya yang perlu kita lihat sepanjang kehidupan kita ini, supaya 3 elemen tadi, 3 perkara tadi kita capai sebaik mungkin. Jadi kalau seseorang tu dah mungkin dia melangkah ke usia katakan melebihi dah 40 tahun, dia masih belum lagi berkeluarga, bermakna dia tidak temui cinta sejati dalam konteks sesama manusia. Kemudian dia juga kecundang dalam kerjayanya, pertama parah kehidupannya. Mungkin ada masalah lagi dengan keluarga. Jadi kadang-kadang segala macam halangan, kebuntuan yang menyebabkan seorang itu jadi putus asa. Jadi dari manakah dia nak datangkan kekuatan dalaman, nak membina setelah sekian lama dia telah pun rosak kehidupan dia, jadi nak membina kembali benih-benih kebahagiaan tu macam mana tu? Ya, kebahagiaan ini suatu yang abstrak. Kalau kita cerita tentang bahagia, sukar kita nak definisikan perkataan bahagia itu. Kalau digambarkan oleh Finda tadi tentang bagaimana orang sampai tidur, dia tilamnya duit, wang sebagai contoh. Itu kita lihat sebab kebahagiaan ini suatu yang sukar untuk ditakrifkan. Sebab itu dikatakan bahawa kebahagiaan itu datang dari hati. Jadi setengah orang dia mengadu, dia menyatakan hidup saya susah, hilang pekerjaan, hilang isteri, kadang-kadang hilang kasih sayang suami. Memang itu kita kata lumrah kehidupan. Setiap orang kita kena yakin, setiap orang termasuk saya, termasuk semua penonton, kita dalam hidup kita ni kita mesti ada ujian-ujian tertentu. Cuma sama ada kecil ataupun besar. Jangan kita katakan ujian Allah pada saya terlalu besar. Mungkin ada orang lain yang lebih besar. Justru itu kita kena memahami matlamat dalam kehidupan kita ini untuk membina kehidupan. Dan bila ditanya apakah kekuatan yang perlu ada kepada kita, kekuatan yang perlu ada kepada kita ialah kekuatan mental kita, kekuatan iman kita. Sebab itu bila disebut kekuatan iman, keyakinan apa sahaja yang berlaku, sudah tentu ada kita kata hikmah
di sebaliknya. Tapi bukanlah begitu bila kita gagal, oh ada hikmah tu. Tapi kita seharusnya kita berusaha, kita berikhtiar bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut. Itu yang perlu kita sematkan sentiasa dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita lihat kalau usaha dan ikhtiar dan juga keadaan-keadaan ni dia berjalan seiring hidup kita, khususnya sebagai umat Islam pun kita tak boleh nak berserah saja, kita perlu berusaha. Jadi usaha sudah, ikhtiar sudah, doa pun sudah, tetapi ada juga golongan yang ada semuanya, wang ringgit, keluarga, ada pekerjaan yang elok, tetapi masih lagi kekosongan tu terasa. Mungkinkah kekuatan mentalnya tidak kuat ataupun imannya tak cukup lagi, macam mana? Ya, saya percaya tentang nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita seharusnya bersyukur. Sebenarnya kita kadang-kadang kita tidak adil kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bila menyebut tentang nikmat itu, kita lebih nampak kepada wang ringgit, kepada dalam bentuk aset, dalam bentuk kekayaan. Sedangkan sebenarnya itu baru sebahagian kecil daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang penulis, barat saya lupa namanya, menyeraikan 10,000 nikmat yang Allah Taala beri. Termasuklah bangun pagi kita boleh tengok dunia. Bangun pagi boleh tengok anak-anak. Bangun pagi boleh kita bersiaran. Itu kita kata nikmat-nikmat yang kecil yang kadang-kadang kita lupa. Kita kadang-kadang bila kita menyebut tentang nikmat, kita mengharapkan suatu nikmat yang belum ada kepada kita. Orang yang berkereta kecil, dia nampak nikmat yang besar, yang bahagianya kalau dia berkereta besar. Orang yang rumahnya kecil, dia nampak, oh kalau sebut rumah ni rumah yang besar. Tapi yang segi tak ada lah kot. Segi besar barangkali tak ada. Cuma itulah yang saya katakan, kalau kita ada sesuatu yang tak kena pada kita, kalau disebut oleh Finda tadi, rasanya wang dah ada, rumah dah ada, kehidupan dah ada, tapi ada kekosongan. Saya yakin, saya percaya kekosongan di situ ialah barangkali kita kurang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengabaikan, kita mengambil mudah segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan ini. Sebab saya percaya Allah Taala pernah menyebut, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kepada Allah ni bukan sekadar kita menyebut nama Allah, tapi kita termasuk terangkum dalam bentuk kita membuat sesuatu, kita menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu akan tatmainnul qulub, akan rasa tenang jiwa dan hati kita. Tuan Haji, kalau kita melihat kepada dunia yang semakin materialistik ni, semua orang nakkan duit. Betul. Kita nak duit, semua nak duit. Duit semua orang awak nak terima. Pun kan? Cinta, semua orang mencari cinta. Betul. Tapi sekarang ni kenapa ilmu itu, sedangkan sesuatu yang difardukan itu sukar untuk orang isi dalam kehidupan, walaupun di peringkat awal lagi sehingga peringkat ke hujung nyawa sekalipun, ilmu itu kadang-kadang bukanlah satu yang ingin dicapai. Sedangkan dengan ilmu itulah kita akan menjadi melihat dunia dengan lebih luas lagi. Ya. Ilmu, bila kita bercerita tentang ilmu ni disebut sebagai al-ilmu nurun. Ilmu ni dia satu bentuk cahaya yang menyuluh kehidupan kita. Dan kita setuju bahawa mencari duit, mencari kesenangan itu suatu yang didambakan oleh manusia, dan tak salah pun. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis yang melarang kita untuk mencari rezeki Allah, untuk kita mencari kekayaan. Tetapi ingat, bila kita mencari kesenangan, kita mencari kekayaan, ianya harus dengan cara yang betul. Sebab bila dengan cara yang tidak betul, umpamanya dapat kesenangan melalui rasuah sebagai contoh, memang senang. Tetapi kita kena ingat bahawa barangkali ianya tidak akan memberi ketenangan, kebahagiaan yang kita bincangkan. Sebab kita mengambil hak orang lain. Kita mendapatkan dengan cara yang tidak betul. Jadi justru itu dalam kesibukan kita bekerja hari ini, dalam kita kata dalam era orang semua mencari-cari ataupun mencari cinta, mencari kesenangan hidup dan sebagainya, kita perlu ingat bahawa di samping itu juga proses mencari ilmu ini suatu proses yang berterusan. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam ajaran Islam, mana-mana ajaran agama pun diseru kepada kita supaya kita menjadikan budaya membaca itu sebagai budaya kehidupan kita. Dan dalam ajaran Islam diletakkan bahawa konsep iqra', konsep bacalah itu bukan sekadar kita membaca dalam bentuk kita baca, tapi dalam bentuk kita mengkaji, kita mendalami sesuatu ilmu. Dan inilah kekuatan yang barangkali kekuatan
kekuatan ilmu ini yang agak luntur dalam kehidupan kita. Jadi kita kena balancekan supaya selain daripada kita dalam kesibukan kita mencari kehidupan ini, jangan lupa untuk kita menambahkan ilmu di dada. Bila kita menyebut ilmu ni, dia termasuk juga skill, termasuk kemahiran. Kemahiran bagaimana kita mengelola hidup ini, bagaimana kita mengurus kehidupan kita. Jangan kita kadang-kadang orang kita ni dia tak tahu apa yang perlu dia lakukan hari ini. Adakah kita senaraikan dalam hari ini apa yang kita lakukan daripada pagi Jumaat sampai malam ini, apa yang kita lakukan? Setengah orang, saya tak pasti. Tengoklah macam mana. Hari ini pun kita tak tahu bagaimana hari esok. Sedangkan dalam ajaran Islam mengajak kepada kita supaya membuat perancangan. Tapi kadang-kadang ilmu seperti ini dikuasai oleh Barat. Itu kadang-kadang dalam ilmu Barat dia ada basic life skill. Macam mana kita nak mengurus kehidupan. Mereka urus kehidupan bukan untuk hari ini. Hari ini bahkan untuk 10 tahun, untuk 20 tahun. Apa yang mereka nak jadikan pada anak, apa yang mereka usahakan supaya cita-cita anaknya supaya berjaya, apa yang college mana akan hantar, dah ada perancangan 15-20 tahun. Itu perlu juga kita mempelajari dan kita memahami aspek tersebut. Perancangan itu satu benda yang penting. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami hari ini. Kita nak membincangkan tentang topik pengisian hidup. Apa yang boleh kita isi dalam kehidupan kita ini agar jangan insya-Allah jiwa kita tidak terasa kosong dan sebagainya. Baiklah Tuan Haji, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ada juga yang melihat mempunyai keluarga, mempunyai mereka yang kita cinta, suami, isteri, anak-anak, dan ramai penonton kita pun berkeluarga kan. Ini membantu untuk mengisi jiwa yang kosong kerana ialah anda hidup berkeluarga, ada motivasi untuk hidup selepas ini, ada mungkin orang kata goal untuk hidup kan. Jadi keluarga ni bagaimana boleh membantu antara satu sama lain. Dalam rumah kita ada keluarga yang kecil ni kan. Bagaimana boleh mengisi kehidupan kita keluarga dari konteks keluarga? Satu hakikat yang kita tak boleh lari daripada bila kita bincang tentang keluarga. Memanglah secara umumnya bila seseorang itu ada keluarga, orang akan dambakan keluarga bahagia. Tapi harus kita ingat juga, bukan kerana kita nak bentuk ketenangan ini, kebahagiaan ini, kadang-kadang kita mengambil mudah calon yang untuk kita jadikan isteri dan suami. Kerana target saya tahun 2008 mesti kahwin, kok mana pun mesti cari. Itu tak boleh. Sebab itu mungkin akan memberi kemusnahan hidup. Mungkin kita rasa saya terlalu dambakan seorang suami yang ideal pada saya. Jadi kok mana pun 2007, 2008 bulan Mac mesti kahwin. Tak boleh hidup macam tu. Sebab kalau kita lihat pasangan ini, ialah kita tak tahu pasangan kita. Sebab memanglah ketika sebelum kahwin ni semuanya indah-indah, semua orang cakap begitu. Kata-katanya tersusun, ayatnya tersusun, cara duduknya tersusun. Jadi itu kita tak tahu rahsia hati orang. Tapi kita boleh berusaha memahami dan juga kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita menyebut tentang keluarga, itulah yang saya sebutkan tadi, di antara matlamat kehidupan kita ini ialah untuk kita menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Jadi di antara bentuk tugas khalifah Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita menegakkan kebaikan, kita menegakkan keadilan dalam kehidupan ini. Jadi bila menyebut tentang keluarga ini, seharusnya bila kita bina keluarga, kita membina dalaman ataupun sesuatu yang berbentuk spiritual di dalam hati pasangan kita, termasuk kita sendiri, termasuk isteri kita. Sebab kekayaan tidak menjaminkan kebahagiaan. Ini fakta. Fakta. Sebab itu kita lihat ada pasangan yang kahwin 2-3 tahun, walaupun dikatakan perkahwinan itu paling indah, paling bahagia, tapi akhirnya hancur. Sebab secara umumnya ialah kadang-kadang kita tidak boleh melihat pasangan itu sama-sama padan. Kita istilah padan kita sama-sama cantik, sama-sama ada karier, sama-sama kita kata dalam bentuk yang fizikal. Tetapi sebenarnya di situ yang kita nak carikan juga ialah titik pertemuan kita ialah bila kita bersihkan hati kita. Sebab bila sebut berkeluarga ni, dia bukan semuanya indah, dia ada ujian. Jadi kadang-kadang mungkin orang menganggap bila kehidupan berkeluarga ni tak ada ujian. Dia sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga mesti ada ributnya, mesti ada petirnya. Tapi macam mana kita nak handle kalau berlaku ribut, berlaku hujan lebat, berlaku banjir dalam kehidupan kita. Banjir maksud saya masalah. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi seorang yang perfect, yang sempurna pun ada kadang-kadang timbul
kita kata pertengkaran kecil dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting di situ bagaimana kita nak handle, bagaimana kita nak kontrol supaya kalau berlaku perbalahan kecil itu sebenarnya ia akan menyemarakkan api cinta. Api cinta yang membakar. Dahsyat ya, Tuan Haji. Jadi kadang-kadang kita nak berjuang, kita nak dalam konteks apa sekalipun, cinta maupun ilmu maupun harta, kadang-kadang kita tidak boleh berseorangan. Jadi dalam usaha untuk kita mendapatkan rakan sepasukan itu kadang-kadang susah. Saya dalam konteks bekerja, kita nak memajukan syarikat, tapi cuma mungkin kita hanya seorang saja yang berusaha bersungguh, sedangkan yang lain mungkin mengambil sikap ala kadar saja. Jadi nak membina semangat berpasukan supaya kehidupan dalam konteks kerja ini diisi dengan sepenuhnya untuk memajukan syarikat. Bila yang kita sama-sama bergandingan untuk memajukan syarikat, yang di bawah bahan pula nanti akan menerima faedahnya. Jadi dalam konteks untuk kehidupan seharian ini di alam kerjaya, bagaimana untuk kita membina semangat berpasukan, kerana dalam seorang sendiri saja berjuang mungkin tidak dapat mencapai matlamat tersebut. Memang hidup kita ni memang kita perlukan orang lain. Mustahil seorang tu dia tak perlukan orang lain. Sebab itu kalau kita lihat karier kita sebenarnya semua mulia. Kita tak boleh katakan bila hanya karier tertentu, mungkin dia seorang imam, kita kata dia paling mulia. Saya tak nafikan imam, karier imam itu satu tugas yang mulia. Tapi tugas seorang nelayan juga. Tugas seorang kita kata pemungut sampah, pukul 5, pukul 4 dah bangun. Untuk apa? Untuk kebaikan orang lain. Untuk memberi kesempurnaan hidup kepada orang lain. Jadi dalam kehidupan kita ni, kalau dalam kerja umpamanya, kita kena lihat faktor. Orang yang bekerja ni sebenarnya selain daripada kita mencari kehidupan, kita mencari duit, sebenarnya pekerjaan ini satu bentuk bagaimana untuk kita mencari jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lakukan secara beramai-ramai. Dan perlu ingat, memang dalam mana organisasi, dalam mana syarikat, dia akan ada watak-watak manusia yang berbeza. Ada sekadar dia kerja, apa nak jadi ada syarikat, jadilah. Yang penting aku dapat gaji. Ada juga begitu. Ada juga yang ambil tak kisah, terpulanglah apa yang berlaku kepada syarikat. Ada orang yang bekerja dan dia mengambil berat tentang pekerjaannya, dan ada orang bekerja selain daripada mengambil berat, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk syarikatnya. Tapi kadang-kadang kita ni bila kerja dalam berpasukan, yang menjadi masalah bila tidak dapat imbuhan. Saya sebut imbuhan itu bukan mesti dalam bentuk duit. Imbuhan dalam bentuk pujian bos umpamanya. Bos tak puji, dia lama-lama luntur juga. Buat apa dia kata hebat-hebat pun bos tak puji, pun bos angkat orang lain. Kalau promotion bagi pada orang lain. Tapi kalau orang yang kerjanya kerana Allah, apa pun berlaku, sebab dia memang melihat kerja itu adalah satu bentuk ibadahku. Dia melihat begitu, maka kalau berlaku masalah-masalah seperti itu tidak akan melunturkan semangat, dan dia melihat bahawa bekerja dalam satu pasukan itu suatu tuntutan. Jadi itu yang diistilahkan oleh Al-Quran bunyanun marsus. Dia orang kerja dalam pasukan ini satu bangunan yang begitu kukuh, yang tersusun rapi. Apa hebatnya kerukunan dalam sebuah syarikat, dalam sebuah syarikat disokong oleh pelbagai pihak. Kalau kita lihat gitu Najib, lumrah manusia, mungkin fitrah juga manusia ni untuk rasa bersyukur dan rasa berpuas hati tu, nak sampai ke tahap tu bukan satu perkara yang mudah. Kerana macam tu Haji katakan, kita kadang-kadang tak adil dengan diri kita sendiri. Saya melihat perasaan yang tidak puas hati dan rasa kurang bersyukur ni membuatkan jiwa seseorang itu kosong, kerana setiap hari mendambakan, memahukan sesuatu yang lebih dan lebih. Bagaimana agaknya mungkin ada amalan ke cara yang kita boleh lakukan agar kita lebih berpuas hati dengan apa yang kita ada? Baik, bila kita bercakap tentang konsep kesyukuran itu, yang sebenarnya dalam hidup kita, kita kena isi kehidupan kita ini dengan kita menerima apa yang kita perolehi dalam keadaan syukur. Dalam hubungan ini suka saya menarik satu ayat Al-Quran yang memberi satu rumusan tentang bagaimana keperluan bersyukur, di mana Allah menyebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan kepada kamu nikmatku. Sekiranya kamu kufur,
kamu engkar, maka sesungguhnya ingatlah bahawa azab aku itu terlalu pedih. Memang secara umumnya ayat ini menceritakan orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur, antara perbandingan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Cuma saya nak mengambil iktibar daripada ayat ini ialah dalam bentuk orang yang menghargai nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nikmat kesihatan, nikmat kehidupan ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambahkan kepadanya, menambahkan rasa bahagia, menambahkan rasa tenang di hati. Dan sekiranya seorang itu tidak bersyukur, maka ingatlah bahawa azab aku. Azab ni bukan sekadar azab di akhirat, tapi azab dalam bentuk gelora. Dia rasa tak bahagia, dia rasa dia nak dapatkan hak orang lain. Dia fikir mengapa dia sama-sama kerja tapi orang tu jauh meninggalkan dia. Dia nak post tu tapi boleh kepada orang lain. Jadi dia melihat yang tidak ada kepada dirinya, dia lupa apa yang ada pada dirinya. Apa yang dia perolehi selama ini, yang dia kerja 10 tahun, yang dia kerja 12 tahun, rezeki itulah menyebabkan dia boleh bagi sumbangan pada ibu dia, pada ayah dia, pada isteri. Dengan rezeki yang ada itu jugalah dia boleh membina kehidupan. Jadi di situ kita lihat bahawa konsep kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini suatu yang perlu kita terapkan dalam jiwa kita. Sebab itu bila kita bangun pagi, ucapan pertama kita ialah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji. Kita bangun bangkit saja, kita dah sebut alhamdulillah. Puji kepada Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Sebenarnya malam tadi kita mati. Sebab itu sebenarnya kalau dari sudut perbincangan tentang tidur, tentang mimpi ini, sebenarnya ketika kita tidur itu satu bentuk, satu proses tanda kematian. Sebab itu orang membandingkan tidur dengan mati satu yang dekat. Sebab mati kita tak tahu bila-bila. Tidur pun kita tak tahu. Ada orang kata saya tidur pukul 12. Belum tentu, mungkin 12.03 minit. Dia tak boleh nak tentukan waktu lena dia. Bangkit pun begitu. Kita akan dibangkitkan suatu hari nanti, kita tak tahu. Tidur pun kita tak tahu. Memanglah orang kata kita pasang alam dan sebagainya. Tapi detik secara tepat kita tidak ketahui. Itu sesuatu yang perlu kita selalu kita fikirkan, selalu kita renungkan dalam kehidupan kita. Dia ketidakpastian itulah menyebabkan kita selalu sentiasa perlu rancang-rancang dan juga merancang supaya kehidupan kita lebih kita atur. Kalau ada sebarang kesilapan, sebarang kegagalan, berikan ia sebagai pedoman dan azimat untuk merangkah lebih jauh lagi, untuk terbang dengan lebih tinggi lagi. Itu kata-kata azimat yang kita dapat rumuskan daripada aspek kita bincangkan bersama dengan Tuan Haji Muhammad Syukri Yusof berkaitan dengan perkongsian ataupun pengisian hidupnya sebenarnya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Syukri Yusof hari ini perunding motivasi kita. Dan pastinya satu lagi rumusan fitri, rasa bersyukur tu. Benda-benda yang kecil tu mungkin bangun pagi macam Tuan Haji katakan, ramai yang rasa terlalu mungkin